Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak masuk bab 5 ni Erika. Ni awak cakap Yang kotak-kotak ni Mereka cikgu sihat je, alhamdulillah. Cikgu sihat je, sihat seadanya. Okey. So bab 5 Bab 5 ni sebenarnya sambungan daripada, siapa ingat ni? Pembesaran daripada bab apa? Bab form 3. Cuma hari ni untuk form 5 ni dia ada satu benda perkara baru, namanya kekongruenan. Susah benar nak sebutnya. Okay, ready Apa itu kekongruenan? Ni nampak tak ni? Ini contohnya. Maksudnya dua ni adalah kongruen. Kongruen tu lebih kepada bentuk dia bentuk. Bentuk yang sama. Okay, cuba tengok yang kedua ni. Nombor 1 ni. Kongruen tak? Kongruen tak? Sama tak? Ni adalah kongruen, nampak tak? Walaupun sengit-sengit, bentuk sama kan? Ni adalah kongruen. Okey, boleh terima Okey, nombor 2, kongruen tak? Mana tak? Kenapa tak? Panjang dia. Panjang tak sama kok. Ni pendek, tak sama. Jadi ni bukan. Bukan kongruen. Jadi kongruen tu lebih kepada bentuk dia. Okey, nombor 3. Confident je. Betul ke? Betul. Ya. Terror korang ni Mata dorang menyerah sini. Tak. Okey, ni bukan. Pandainya. Tak dapat tak tahulah apa ni. Okey, kawan-kawan online kita okey tak? Gambar dia okey? Kongruen ke tu? Okey je. Alright. Okey, contoh kat sini tanya, gambar aja di bawah contoh lah ni kan. Dia kata adakah kongruen sama dengan P? So, manakah yang sama dengan P? Dia kata sama dengan P adalah BCE. BCE ni sama dengan P. Maksudnya bentuk yang sama lah. Kongruen tu lebih kepada bentuk. Okey, Zat? Boleh Okey. Okey, juga kita move muka surat yang kedua. Okey, ni muka surat yang kedua. Okey, dia nak dengan P tau. P kita punya subjek kita ni. Okey, manakah yang sama dengan P? Yang kongruen dengan P? B. Okey, B betul. Lagi? C dan juga D. Betul tak? B, C, D. E mana ada? E besar lah. E besar lah tu. E bukan. E mana salahnya? Ni, saya ingat ni kan? Saya ingat ni sepatutnya mana? Sepatutnya E dekat sini lah patutnya. Betul. 3 ni. Ni 1 kan? Ni 1. Ni 2 nampak tak? Tak cik. Dia kena 1 je ni. Baru betul. Okey, lagi nombor 2. Nombor 2 apa yang sama dengan P? A. C betul. D D okey. Terbaik. Okey, lagi. Awalnya D. Nombor 3. A. D. Dah. B. C bukan C C sebab dia sengit ni bukan lah. C bukan. Tak. Izzat? C? Bukan. Bukan Sebab ada 1 je. Ni 1 je kan? Ni 2. Kalau ikut je ni betul lah kan? Dia kena macam tu betul. Okey. Tu namanya kongruen Kongruen lebih kepada bentuk dia. Okey. Dan juga kita boleh merujuk kepada sisi dia. Dia punya sudut dia. Okey. Okey, contoh ni kan. Dia tengok di sisi ni. 3 dengan 3, 4 dengan 4, 6 dengan 6. Jadi dia adalah kongruen. Ataupun dia boleh merujuk kepada sudut dia. Cuba tengok 2 ni. 120, 5 dengan 5.
8 dengan 8. Jadi ni sama lah ni. Jadi dia sama tak? Congruent. Okey. Saza macam mana Saza? Okey. Fatin okey tak? Boleh Atin? Boleh menerima? Okey je. Alright, seterusnya nombor 2. Congruent tak? Congruent. Ya ke? Ya. Tengok ni kali ikut sudut 7 yang 4 sini, 7 4. Ni 7 4 kat sini. Betul tak tu? Cik tengok betul-betul. Betul. Betul lah cikgu. Dia bentuknya sama terbalik. Kan? Sudut dia sama, panjang dia sama. Terbalik. Dia terbalik. Sama, cuma dia terbalik. Dia terbalik tak? Sudut sama. Disengatkan cikgu, disengatkan. Dia terbalik lah. Ni patutnya belah sana ni, ni sini. Ha. Kalau ikut bentuknya sama tapi dia terbalik. Dia tak sama sisi. Dia jadi kalau cikgu rapatkan, dia jadi seolah-olah dia macam ni lah tadi. Faham tak? Jadi dia bentuk tak sama lah. Dia macam ni. Dia macam ni tau. Dia kena macam ni. Faham tak? Ibu jari kena macam ni. Okay, faham tak? Ibu jari jumpa mana boleh. Dia kena macam ni lah. Ibu jari belah ni. Tapi dia jangan sudut dia sama. Sudut sama tapi bentuk lain. Kedudukan dia. Kedudukan dia. Macam nak buat Macam nak buat? Kedudukan dia. Nombor satu. Nombor satu. Lah betul lah. Ni betul ni. Ya, minta maaf. Sorry. Yelah, ambil lah betul. Okey, ni betul tak ni? 30. 10 betul. Okey. Saza okey. Okey, nombor 4. Sadar. Kat mana salahnya? Sudut. Sudut 65. Okey, ni salah. Bukan. Okey, 5. Ya. 150. 7. Okey, ni ya. Congruent. Okey, dah. Settle congruent. Okey, sekarang kita masuk congruent segitiga. Okey, yang pertama kat sini nota dia ada. Dua segitiga adalah congruent jika kedua-duanya segitiga mempunyai yang di bawah. Ni korang belajar bab 2 form 4 ni. Yang pertama, A adalah 3 sisi yang sama. Dia panggil sisi. Ada 3 sisi yang sama. Nombor 2 adalah terkandungnya 2 sisi, 1 sudut. 2 sisi, 1 sudut. Contohlah tu. 2 sudut, tak payahlah ni. Sekarang kita buat sama je kan. Kita buat soalan dia senang sikit. Okey, soalan pertama. Selesaikan yang berikut. Okey, nombor 1. Menunjukkan pentagon PQRS dan juga WRWB. Okey, ialah congruent. Congruent maksudnya samalah dua-dua ni. Okey, cari parameter dalam CM seluruh rajah ini. Nak cari parameter dia. So, berapakah parameter dia? Kena tandalah ni berapa ni? Ikut sini. 1.5. Masukkan 1.5. Sini? 3 lah sebab sama ni. 3. Sini? X value apa? 3 juga. Sini? 3 juga. Sini? 4.5. 4.5 ni kat sini kan? 4.5. Tapi oleh kerana dia nak parameter tu luar je tau. Tak termasuk dalam. Parameter tu pagar sahaja. Acu tambah. Berapa dapat jumlahnya? Tambah semua sekali. Bersatu je ke? Tak termasuk tengah tau. SX dia tak dapat lagi. X belum dapat lagi. Lah, berapa X ni? Betul lah. Panjang kat sini berapa? Cuba acu teka. 4.5 tolak 3. Panjang ni 45, betul. 45. Tolak yang ni saja apa yang ni aja? 3 kan? Tolak 3. Okey, tolak 3. 4.5 tolak 3. Dapat? 32. 1.5 lah. Ni 1.5.
Betul? Betul. Panjang semua sekali 4.5. Panjang ini 3, tolak 2 tu. 4.5 tolak 3. Semua sebab apa? Cuba tambah. 22.5. Ada gitu tak yang tinggal tu? Tak ada. Ya ke? 1.3 itu 1.3. Satu lah ya. 1.5. Korang ni dah play out dah mata semua ya? 1.5 tambah 3 tambah 1.5 tambah 3 tambah 1.5. Ini apa ni? Ini 3 kan? Tambah 3. Korang lupa nak tambah 3 tu. 3 tambah 3. Okey dah settle. 24. Okey, Sazan dapat 24 tak? cm pagar dia. Ada tak? 24 pagar dia. Ingat P, ingat pagar ya, parameter. Esat dapat semua tak? Sama dapat 44. On the way. Dah apa Zat? Ambil. Silakan salin dulu. 22.5. Tak tambah ni kot. Ataupun kita tak tambah ni ke? Ni sini panjang ni. Tak kira di. Sada bersatu. Biar betul Saza. Ni tambah ni balik. 24. Okey. Erika pun dapat 24. Okey, kita ikut Erika lah. Okey dah. Kita move Soalan yang berikutnya. Okey, soalan B. Besarkan sikit soalan dia. Okey, diberi bahawa KLM dan juga PQM adalah kongruen. Kongruen maksudnya sama. Okey, sama. Cari parameter dalam cm seluruh rajah itu. Parameter lagi ni, parameter semua sekali ni. Jadi sebelum tu kena carilah setiap sudut ni. Okey, mulakan sekarang. Cari yang pertama, berapa sini? 7. Macam mana dapat 7 tu? First buat cari panjang KM dulu. 1/2. Cari panjang KM dulu. Cari panjang KM dulu. Okey, cari panjang KM dulu. Macam mana caranya? Theorem Pythagoras. Theorem Pythagoras. Okey, buat theorem Pythagoras. KM. Caranya adalah 13 kuasa 2. Tolak ke tambah? Tolak. Sebab ni panjang dia bagi tahu. Nak cari pendek, tolak. Okey, siapa yang tak ingat ni? Cuba ngaku tengok. Zat. Dah okey dah. Okey dah. Kalau dia bagi panjang, nak cari yang pendek 2 ni, kena tolak. Kalau nak cari panjang, kena tambah. Itu je. Okey ke? Okey ke? Soalan? Negatif. Macam dapat negatif pula. Dalam ni apa tu? Sebelum tu? 13 kuasa 2 tolak 12. Berapa? 144. Punca kuasa 2 dapat 12. Okey. Jadi KM ni panjangnya adalah 12. Faham tak? Okey, Izzat okey. Jadi panjang KM ni adalah 12. Tak apalah, slow sikit. Janji kita faham kan? Ni. Jadi automatik ni pun adalah 12 juga. Jadi ni pun 12 cm. Sini adalah 13. Okey. Ni kan 5, tapak ni tapak 5 lah. Kan ni kongruen. Tinggi sikit. Terhendak-hendak siam pula. Aina terhendak-hendak siam Aina. Dah, Aina tinggi sikit. Tu 5 kan. Jadi nak cari sini macam mana? 12 tolak 5 sama dengan 7. Okey, jadi kat situ 7. Okey dah, boleh tambah dah. Tambah yang luar sahaja. 13 tambah 7 tambah 13 tambah 12 tambah 5. Berapa dapat?
Berapa Zul dapat Zul? 50. 50. 50. Okey. Najmi ke Najmi? Najmi boleh faham? Azna okey? Najmi okey. Okey, Najmi cun lah. Okey, nice. Okey, kita move lagi? Boleh. Okey, muka surat apa? Muka surat 4. Kita ada muka surat 8 ni. Kena lajukan sikit. Okey, kita nak masuk terus pembesaran ya. Pembesaran masa form 3 korang orang belajar sikit. Tapi sekarang ni korang kena belajar banyak lah. Pembesaran. Okey, caranya. Yang pertama, tengok bentuk yang sama tapi saiz tak sama. Betul. Sebab nama lagi pembesaran. Sudutnya mesti sepadan. Sisinya mungkin tak sama. Contohnya macam ni. Contohnya kita ada segitiga macam ni. Tiba-tiba kita ada satu lagi segitiga macam ni. Okey. Sudutnya sama. Ini 45, contoh lah ni. Sudut mesti sama. Tapi apa yang tak sama? Panjang. Yang tak sama panjang dia. Mungkin ni 2. Jadi ini adalah katalah 10. Katakanlah 10. Jadi dalam kes ni kalau nampak macam ni, kita kena buat nisbah. 2 nisbah 10. Dia akan jadi 1 nisbah 5. Maksudnya 5 kali ganda besar daripada yang asal. Faham tak? Faham tak sekarang? Okey. Tu namanya pembesaran. Okey, boleh? Okey. Pembesarannya tak semesti besar. Kadang-kadang besar ke kecil namanya pembesaran juga. Besar ke kecil nama pembesaran juga. Okey, boleh? Nanti tengok detail macam mana. Okey, jom. Kita tengok dulu beberapa contoh dulu. Tengok dua ni. Serupa ke tak serupa? Dia kata serupa. Okey, tengok serupa tak. Yang ni serupa tak ni? Cuba tengok sudut yang sama tak sudut sini? Sini 90. 25, cuba tolak. 180, segitiga 180 kan? Tolak 90, tolak 25. Dapat apa? 25. Dapat? 65. Dapat 65 sama lah ni. Faham tak? Dapat? Jadi rupanya adalah serupa. Dia adalah serupa. Okey, kita move. Okey, tengok dua ni serupa tak? Serupa. Cuba kita check. Cuba tengok dua ni nisbah dia. 2 nisbah 6. Berapa kali kecilkan? 1/3. Cuba tengok dua ni pula nisbah dia. Boleh tak kecilkan? Tak boleh. Jadi dia tak sama ni guys. Oleh kerana dia tak sama, jadi dia adalah tak serupa. Nisbah dia kena sama atas bawah. Pembesaran. Ya Najmi ya, walaupun dia kecil namanya juga pembesaran. Okey, dua ni serupa tak? Ya. Sebab ni sama semua, ini pun sama semua. Jadi automatik 90 ni nampak tak? Sudut 90. Okey. Contoh, kita bagi contoh. Katakanlah ni adalah 6, ini adalah 12. Ini mesti 6, ini 12. Sama tak tu? Cikgu. Ha. Apa beza kalau yang satu titik dengan dua? Apa beza satu titik dengan dua titik? Okey, Najmi cuba jawab Najmi. Padam dulu. Okey, satu titik ni menunjukkan bahawa dia, kalau 6 ni 6 lah. Kalau ni satu titik juga, ni 6 juga. Tak boleh. Sedangkan dia panjang. Jadi mungkin nombor lain. Nombor 8 ke? 8 jugalah. So, mana-mana 2 8. Faham tak? Okey. Jadi walaupun dia serupa, kita tak boleh buat 1. Kalau 1 maksudnya 6. Dia sama sebelah. Okey. Kalau tiba-tiba ada satu lagi. Ada lagi besar lagi. Macam nak buat? 3 lah. Okey. Macam tu. Kalau ada 10, jenuh 10 kena buat. Tak payahlah. Biasa 2 je kot dia bagi. Okey, nombor 4. Serupa tak? Kenapa tak? Ratio tak. Panjang tak serupa kat mana tak apa? Kita ambil mana senang? 4 dengan 6. Okey, 4 dengan 6. Kecilkan jadi 2, 3. Lagi ambil mana satu? Ni. Tak sama ni 3, 3. Dah, nampak 2 nampak tak sama dah. Salah satu tak sama tu, jadi tidak serupa. Okey, tidak serupa. Okey.
Sekejap, kejap. Boleh Okey, dua ni sama tak? Sama. Okey, ni serupa. Penting nak tahu ni, barulah kita boleh buat pembesaran. Okey, kat sini dia bagi tips sikit macam mana kita nak lukis pembesaran. Dia bagilah ni, panjang image bahagi dengan panjang objek. Objek ni yang asal, image ni yang baru. Sebenarnya okey, mana-mana terbalik. Tapi lebih baik kita pakai ni. Sebab ni nanti kita boleh gunakan formula ni untuk benda lain. Image kat atas, objek dekat bawah. Jadi, kita kena ada titik pembesaran dia. So, tengok bucu dengan bucu kan? Kita buat kat lain lah, nampak sikit. Katalah juga ada satu bekas macam ni dengan yang macam ni. Let's say lah macam ni kan. Jadi yang penting kita perlukan dua titik je. Titik pertama. Gariskan dia. Satu lagi mungkin titik ni. Gariskan dia. Nampak tak di titik kat sini kan? Ni namanya center dia. Titik namanya titik pembesaran. Ni namanya titik pembesaran. Titik pembesaran kat situ. Jadi mesti kena lalu bersilang Jadi ayat kita nanti kena cakap lah. Pembesarannya 2, skala 2, contohlah kan. Pada titik. Titik ni berapa ni? Mungkin 2, 3 ke. Kena betul lah titik tu. Ataupun dia bagi A. Pada titik A. Pembesaran tu pada titik A. Okey, boleh. Jom kita buat satu contoh ya. Ni muka surat apa ni? Zul, sempat tak Zul? Surat 6. Sempat. Okey, ni pun dah bagi senang lah korang. Okey, yang pertama ni tengok tak? Dia bagi kat sini adalah P. P ni adalah objek. Yang asal tu objek. Macam kita dengan cermin. Kita tengok cermin kita ni objek. Dalam cermin tu namanya lah image. Okey. Dalam kes ni objek dengan image mana besar? Image besar. Tengok berapa kali ganda besar? 2. Mana tahu 2? Senang-senang jadikan 2 Buktikan 2. 2 ni sebab 3. Tengok yang asal. Asal berapa tu? Ingat atas ni objek tau ya. Beza objek bahagi dengan image bagi objek. So objek yang berapa? Objek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil yang senang 6. Image-nya 4. Jadi 3/2 ataupun 1/1/2. Ni namanya adalah skala ya. Dikenali sebagai K. Ni kalau ikut namanya skala ni. Namanya faktor skala. Faktor skala ni diwakili oleh K. Mesti image bagi objek. Objek bagi image tak dapat. Esok okey? Boleh? So kena pasti dulu mana image, mana objek. Okey, korang akan keliru nanti bila dalam keadaan ayat. Bila ayat tu korang keliru sikit. Okey, contoh nombor 2. Okey, mana objek, mana image? Objek besar. Objek yang besar. Ni yang tanda ni objek ni, prime tu. Jadi ni adalah objek yang besar ni betul. Objek yang P saja. Yang prime tu image. Mana? Dipanggil lipas. Oi, Allah datang mana kau? Nasib baik tadi kata lompat. Musim panas. Allah Akbar. Kalau kena basah-basah kena cucuk lah lipan dia. Sarah pun dah kena dulu. 3 pagi kena cucuk lipan. Minta maaf Alif gangguan sikit. Okey, apa yang dekat atas? Objek. Image kat atas. Okey, nak cari mana yang senang? Cari yang senang. Yang senang cari ni sebelah ni. Kan? 3 kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi boleh mana-mana. Cuba try lain. Cuba try yang ni lah. Ini 2 kan? Bahagi 4. Sama dengan 1/2. Ni 1/2 juga. Sorry. Tak perasan lah. Faham tak? Jadi kita ambil mana-mana pun, K dia sama je. Okey? Kalau pandai ambil ni pun ambil lah ni. Tapi ni saya ingat susah nak kira. Dah tak pasal-pasal kena buat teorem Pythagoras pula. Tak berbaloi. Jadi ambil yang senang nak kira.
Okey, boleh. Okey, let's say lah tiba-tiba bentuk dia macam ni. Aku nak tunjuk satu contoh, bentuk pelik sikit. Okey, saja aku buat Katakanlah kalau bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni dan juga macam ni. Macam nak cari? Bawah sikit lah. Tak best, tak cantik. Tak apalah. Setengah. Saya nak cari macam ni. Dia punya garis tengah tu. Kalau macam ni cari yang tengah ni lah ni. Dua ketul. Faham tak? Cari yang boleh kita kira kotak dia. Okey, ni pula. Berapa jawapannya? Jawapan dah ada pun, saja tanya. Yang bawahnya apa, yang atas apa? Bawah atas image. Okey, image apa? Contoh ni. Contoh ni lah. Ni adalah 4. Yang ni kawan ni kan? Ini namanya 2. Jawapannya apa? Jawapannya 2 lah. 4 bagi 2? Image bagi objek, ingat? Image bagi objek. Ini ada prime ni image. Boleh? Okey? Okey, tiba-tiba dia terbalik. Terbalik kan? Nampak terbalik? Bila dia terbalik, dia lalu macam ni, dia macam terbalik. Maksudnya dia terpusing kan? Dia terpusing tu maksudnya dia adalah negatif. Bila dia terpusing, maksudnya adalah negatif. Macam tu. Soalan? Faham tak? Okey ke? Boleh. Sumpah. Tunjuk contoh dia. Okey, kita ada macam ni. Tiba-tiba kita ada bawah dia macam ni. Contoh Okey, kita pun titik dia, titik ni kan tarik. Okey, titik ni satu, tarik. Allah, tak kena. Macam ni kan? Okey, kalau dua ni, contohlah kita letak ni objek, ni image. Contohlah ni. Jadi kita ambil ni 1, katalah ini 2. Jadi kita akan dapat untuk yang ini adalah 1/2. Betul tak? Okey. Tiba-tiba kat sini dia terbalik. Terbalik macam tu. Faham tak? Kan bersilang, nampak tak? Dia melalui silang tu kan? Kalau disilang, dia sama juga tau. Dia pasti juga 1/2. Cuma dia negatif lah. Sebab dia dah melalui silang tersebut. Dia terbalik. Faham tak? Okey, boleh kalau dapat negatif tu maksudnya dia telah melalui silang tersebut. Dia terbalik. Maksudnya kalau kita tengok cermin, kepala kat bawah. Jadi negatif lah tu. Jangan lari, tegur je lah. Okey. Apa lagi ni, apa ni? Nyatakan faktor skala. Faktor skala diwakili oleh K. Faktor skala tu diwakili oleh K. Senang cerita ni terbalik lah ya. Ni namanya kalau negatif ni image terbalik lah. Tulis sikit. Senang nak ingat. Negatif tu maksudnya image terbalik. Okey, seterusnya. Mana objek, mana image? Dalam keluar. Dalam tu image sebab ada prime. Jadi kita ambil yang dalam tu. Mana senang nak kira? Semua sengit. Semua sengit. Macam nak kira ni? Tengah-tengah yang kira mana? Zul nak benda senang Zul? Sudah kau pada muka kau. Dari Q tu mana? Kat mana nak ambil ni Sekejap, aku pening kepala ni sekejap Tengah. Masa tengah mana? Ni ke? Okey, lagi selain tu. Tengah boleh? Okey, berapa betul ni? Tengah. Tak boleh. Tu. Ikut dia punya silang. Line biru. Ikut yang ni. Boleh juga. Ikut ni boleh ni, ikut ni. Nampak tak ni satu kotak? Boleh tak? Ni satu kotak kan?
Yang luar ni 2 kotak. Jadi sebenarnya ni satu kotak, dekat atas image. Objeknya adalah 2 kotak. Apa boleh juga. Faham tak? Okey. Okey, lain cara lagi. Kita boleh agak. Contohnya ni adalah sini sampai sini 2 kotak kan. Kita kata ni separuh, ini separuh. Jadi 4. A3. Kan? Faham ke? Faham ke? Tak faham? Tak payahlah. Yang tadi lah. Yang tadi je lah. Senang ni. 1 dengan 2. Okey. Boleh terima? Okey, satu lagi caranya. Okey, satu lagi caranya. Tak apalah, tak payahlah. Dah faham tak dia okeylah tu. 1/2 lah betul. Okey, dia 1/2. Kenapa 1/2? Sebab dia menjadi semakin kecil. Sebab tu 1/2. Okey, kalau ada per tu dia lebih kecil. Kalau tak ada per dia lagi besar. Kalau negatif terbalik. Dapat tak? Tak apa. Banyak cara dia. Korang jangan buat guna niat dah. Tunjukkan caranya. Okay, ni pula try ni. Okay, mana objek, mana image? Image yang besar. Okay, Q prime. Ini image kan? Ini atas. Berapa ketul dia? Image bahagi objek. Kalau boleh ambil yang satu lah, senang. Berapa image dia? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawahnya 3. Sama dengan 2. Ni kalau 2 ni makin jadi besar ke dia kecil? Besar. Makin besar. Nampak logik lah ni. Sebab image objeknya kecil jadi besar. Ni objek, ni image. Okey, kalau dia positif tu dia akan jadi besar. Jadi K kita adalah 2. Nak tinggi sikit kawan-kawan nampak. Okey, masih ada okey? Boleh? Okey, temu lagi. Awak nampak tak ada titik ni kan? Okey, next. Agak-agaknya ni negatif ke positif? Negatif. Negatif sebab nampak dia bersilang tu, terbalik. Okey, kita cari yang senang. Mana senang? Ni senang kot. Okey. Berapa ketul? 2. Letak negatif sebab terbalik. Sini 1. Okey. So sama dengan negatif 2. Tada. Dia makin besar tapi terbalik. Ni namanya adalah K, faktor skala. Kena ingat tu namanya faktor skala sebab nak buat ayat ni. Faktor skala. Okey, namanya adalah faktor skala. Okey, soalan. Kita page last ada lagi page last lagi. Belum sampai last lagi. Okey, sekarang ni kita nak cari luas pula. Okey. Cari luas adalah macam ni caranya. Cara luas adalah seperti ini. Okey, kalau ikut formulanya adalah K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. Ini adalah formula asal dia lah. Okey, Zat? Boleh, Zat? Boleh. Faktor kuasa 2 luas image bagi luas objek. Jadi cikgu cadangkan korang pakai ini senang. Pakai yang bawah tu macam tak faham sangat kan. Pakai ini je. Okey, boleh? Okey, sekarang ni katalah kalau cikgu nak cari luas image sahaja. Macam mana nak buat? Jadi luas objek naik ke atas lah. Dia akan jadi K kuasa 2 darab dengan luas objek sama dengan luas image. Esok faham? Begitulah sebaliknya. Jadi senang kita pakai yang itu je. Okey. Jom kita try buat satu. Okey, kat sini dia bagi image dia adalah ada prime tu, P prime, Q prime dengan R prime tu adalah punya image. Ini objek kita. Kalau susah sangat tulis je. Tulis kat atas ni objek, ni image. Macam tu. Di bawah pembesaran skala negatif 2. Maksudnya apa tu? Mengecil. Terbalik. Terbalik dan besar. Betul tak? Terbalik dan besar. Jadi S2 tu adalah K lah. K
K dia sama dengan negatif 2. Boleh? Kita senaraikan dulu. K sama dengan negatif 2. Faham tak? Okey, jika luas PQR, luas PQR ni objek ke image? Objek. Dia tulis ni, luas objek. Tulis tepi dia, nampak sikit, 21. Okey, cari luas image nak cari. Letaklah macam ni, sama dengan supaya nampaklah sikit. So, masuk formulanya K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. K ada tak K kita? Ada, okey. Negatif 2. Ada negatif, bracket dia tau. Luas image berapa? 21. Luas objek? Tak ada, letaklah X. Okey. Satu tu kan luas objek. Satu objek je? Alamak, sorry. Kat bawah. Minta maaf. Tengok Fizu dah marah. 21 kat bawah ni. Okey. Fizu betul. Okey. Okey dah. 2 kuasa 2? Negatif 5. 4 saja sebab bracket tu. Negatif 2 darab negatif 2. Negatif positif. 4 darab dengan 21 bawa ke atas sama dengan X. Guna warna lain lah. Jadi X sama dengan 84. X sama dengan 84. Atas sikit kawan nak nampak. Okey. 84 ni dia punya luas tau. Jadi kalau ikut dia adalah sentimeter kuasa 2 lah. Tapi tak ingat pun tak apalah. Buat macam tu je. Jadi penting ingat korang formula ni. Formula ni nanti berbagai-bagai juga awak. Tengoklah juga awak ajar macam mana. Kat depan pun dia bagi lain. Cikgu cadangkan korang hafal ni lah, senang. Okey. Okey, yang ni lah try. Cuba cari K sama dengan apa? Okey, luas objek apa? Luas image apa? Cuba korang list down dulu. K dia bagi tak? Berapa K dia? 1/2 ni besar kecil? Kecil. 1/2 kecil. Betul tak, Izzat? Okey, dan positif. Luas objek? 60. Ni ya ke objek? Luas 4, 60. Oh, yelah. Okey, ni objek lah, betul. Saya nak cari image X. 15. Masuk formula dulu. Tengok Q betul tak? Jadi K kuasa 2 sama dengan luas objek, luas image X bagi luas objek. So K ni adalah 1/2, okey? Kalau ada pecahan dan juga ada negatif, korang bracketkan dia, senang. Jadi 1/4 darab dengan 60 sama dengan X. Jadi X sama dengan 15. Okey, sebab dia luas kalau ikut dia adalah sentimeter. Meter ke apa ni? Dimeter kan? Dimeter kuasa 2. Okey, kalau nak bagus lah. Kalau rasa keliru tak payah buat. Biar je macam tu. Okey, Ustazah. Boleh menerimanya dengan bagus? Ada persoalan? Boleh? Okey, kalau boleh jom kita buat lagi. 2 lagi soalan kita ada. Okey, mulakan sekarang. Okey. Apa-apa pun juga list down dulu. K apa? Luas objek apa? Luas image apa? Korang cari sendiri dulu. Yang tak ada tu korang letaklah X ke Y ke. 60. Confident je. 20. Confident juga. Syes, tengok. Mana betul. Siapa nak sokong Erika, siapa nak sokong Fizo? K tu berapa? K3. Oh ya. K3. Macam dapat 3 tu? Dari tengah-tengah. Kotak. Mana? Kira 6. Kira okey. K sama dengan image bahagi objek. So image kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Objeknya 2. So sama dengan? Betul lah 3 tu. Tahniah tu. Lagi apa lagi ada, Aizat? 80 ni apa ni? Image ke objek? Image, okey. Image 180. Nak cari? Objek lah, letaklah Y kat situ. Dah. Guna formula awak.
So, K kuasa 2 image bahagi objek. Korang dah lah kat sana. 3 kuasa 2 9. 9 darab Y sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 bahagi dengan 9. Jadi Y sama dengan 180 bahagi 9. Lah, Fizo betul. Saza boleh? Alhamdulillah Saza. Okey, tahniah ya. Nah, gambaran semua sekali. Okey, untuk matematik aspek ni 3 topik yang susah je. Insurans, cukai dengan pemodelan matematik. Itu je susah 3. Korang tak nak skor 3 ni pun tak apa, tak payah belajar. InsyaAllah A. Betul aku cakap. Tapi alang-alang A plus lah. A plus lah. Apa pula main A je kan. A plus ya. Okey, nombor 4. Senaraikan dulu. K berapa? 2. Macam mana dapat 2 Zul? BC. Cari objek mana ni? Objek yang besar. Image yang besar. Okey, image yang besar. Okey, ambil ni. Image apa image? Tak boleh. Mana senang tu? BC. BC. BC lah BC. Okey, BC apa tu? 4 2. Okey, betul. So K kita adalah 2. Okey, K dah dapat. Dia bagi ni apa ni? Objek. Luas objek. Luas objek dia bagi 45. So nak cari kuasa 2. 2 kuasa 2 bagi luas image nak cari luas objek 45. Jadi ni aku letak sebagai Y lah. Jadi 2 kuasa 2 4 darab dengan 45 sama dengan Y. Maka Y sama dengan 180. Jadi itulah luasnya. Senang je. Yang susah sikit nanti pusingan. Putaran susah sikit. Sikit je susahnya. Okey, soalan. Ada soalan apa nak tanya tak? Ada. Rasa okey So, ada isu apa tak sekarang? Habis dah? Yes. Memang kita nak start sampai sini je. Kita nak start sampai sini je. Okey, kawan-kawan kita yang belakang nak jumpa tak? Minggu depan tu. Ganas ni. Minggu depan lah kita buat ya. Ni dah stres dah, muka-muka tengok muka hijau dah semua. Masing-masing dah nak menjalankan proses fotosintesis dah, muka hijau dah. Okey, kawan-kawan, Najmi okey Najmi. Ada apa nak tanya tak?